تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون لقوم يعلمون بشيرا ونظيرا بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Baik, ini ialah surah Hamim Fussilat. Surah ini nak hurai pada kita kekeliruan dalam berdoa. Kekeliruan dalam berdoa yang menyebabkan ramai manusia ni kufur pada Allah kerana kekeliruan dalam doa. Jadi setiap bid'ah, setiap syirik yang dibuat, setiap bid'ah, setiap syirik yang manusia buat, bid'ah ialah apa saja yang tidak daripada hadis Nabi. Apa saja ibadat syariat, ibadat syariat yang bukan daripada hadis Nabi adalah bid'ah. Termasuklah akidah. Akidah pun ada yang bid'ah. Contoh akidah bid'ahnya ialah kita percaya lalu pokok besar ada hantu. Lalu kita percaya lalu pokok besar ada hantu. Di samping percaya tu kita percaya pula kalau kita tidak minta dengan penunggu tu akan kacau kita. Contohnya kita kata lalu pokok dia tu ayah tumpang lalu, tumpang nak buang air, tu syirik pada Allah. Tu akidah dia syirik. Dia akidah dia syirik pada Allah. Lepas tu dia kata tu ialah perbuatan dia. Perbuatan itu mengesahkan akidah dia. Maknanya akidah tu ialah bid'ah pasal Nabi tidak ajar. Kata begitu tu juga bid'ah pasal Nabi tidak ajar juga. Ini ialah berkenaan dengan benda gaib kan. Maka siapa-siapa yang percaya begitu adalah akidah dia tu syirik pada Allah. Dia kata tu syirik pada Allah. Bermakna syirik ni ada dua. Syirik ada dua jenis.
Satu ialah perbuatan dia atau kata-kata dia itu syirik, yang datang daripada akidah dia yang syirik. Kalau dia tak percaya, dia tak buat. Bukan? Kalau dia tak percaya, dia tidak akan buat. Jadi mukadimah ni awak tulis di tepi ni lah. Tepi ni. Ni tepi ni atas belah atas kan. Tulis itu. Tulislah reka-reka sini bang. Tulis sini tempat kosong. Jadi akidah dia ada dua. Apa syirik ni ada dua. Satu akidah dia syirik. Yang kedua perbuatan dia syirik ataupun kata-kata dia. Jadi setiap bid'ah yang dibuat yang mengandungi syirik pada Allah, maka Tuhan hantar pada mereka tu syaitan sebagai personal secretary. Ayatnya ialah ayat 25 surah ni. Balik muka surat sebelah. Ayat 25. Waqayyadna lahum qurana. Kami beri kepada mereka, kami hadiah kurnia kepada mereka qurana, teman-teman rapat, personal secretary. Fazayyanu lahum, yang menghiasi mereka. Menghiasi mereka ni maknanya apa yang dia buat tu dia berasa molek. Tu. Apa bid'ah dia buat tu dia berasa molek. Dia tak boleh lari dah. Bid'ah ni mudah ya. Apa saja yang kita buat berasa molek dan kita berasa benda tu Tuhan terima. Lepas tu bila orang mari larang, kita berasa berat nak tolak. Tu bid'ah. Benda tak ada dalam hadis dah. Nak tolak, nak buat, nak terima tu berat. Ayatnya duduk dalam surah Fussilat, surah Hamid Syura. Dia kata kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaih. Berasa berat orang yang ada akidah syirik pada Allah Ta'ala ini terhadap ajak tekan tauhid kamu kepada mereka. Nah, jadi waqayyadna lahum qurana, kami hadiahkan kepada mereka teman-teman rapat. Fazayyanu lahum, yang menghiasi mereka. Mana pandang elok apa yang dia buat salah tu jadi elok. Macam orang berzina kan, dia berasa molek. Dia berzina mula-mula berasa bersalah. Lama-lama dia berasa molek. Tak ada pun gitu. Tak ada Arab gitu lah. Situ dipanggil menghiasi mereka. Untuk mereka tadi, ma baina aidihim, apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, apa yang ada di belakang mereka. Maknanya setiap Arab, bila Tuhan kata depan, belakang, orang Arab ni bila kata depan, belakang, maknanya semua sekali. Semua sekali. Semua tempat, semua cara dia fikir tu semua nampak molek belakang. Macam kata tadi lah, silaturahim lah, apa benda tu jadi molek belakang. Bisikan syaitan dah. Wa haqqa alaihimul qaul, dan ditetapkan ke atas mereka keputusan. Qaul tu keputusan. Keputusan apa dia? Keputusan kufur. Tu dia. Keputusan apa? Qaul tu. Qaul tu awak tulis atas tu kufur pada Allah. Kufur, keputusan. Iaitu fi umamin, bersama umat-umat. Umat-umat qad khalat min qablihim, yang telah berlalu kufur sebelum pada mereka. Yang telah berlalu tu kufur juga dulu. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh, kaum Madian, berlalu kufur sebelum pada mereka. Nah, minal jin, ia terdiri daripada Qurana tadi. Teman-teman rapat tu terdiri daripada jin, setan. Jin situ setan. Wal ins, dan tok guru yang ajar ilmu salah, akidah salah ni tok guru. Ataupun kawan-kawan yang akidah salah. Kawan-kawan. Kita tak berkawan, kita tak belajar dengan tok guru. Kita belajar dengan kawan-kawan. Oleh kerana kawan-kawan ramai yang berakidah lagu tu kita berkata, oh, lihat ini boleh balik Mesir ni, balik mana-mana ni belajar ni kan. Innahum, sesungguhnya mereka itu kanu khasirin, adalah mereka dulu di dunia dulu betul-betul orang yang rugi. Rugi apa dia? Apa maksud rugi ni?
ibadat dia semua batal. Itu mana rugi. Mereka dulu di dunia tu ibadat dia rugi. Khosirin mereka tu rugi. Rugi apa? Ibadat dia semua sekali cek account kosong. Macam gini, kita kerja ni cukup bulan kita masuk bank, cukup bulan masuk bank, cukup bulan masuk bank. Oh, harapannya bila pencet, oh banyak duit ni. Bila pencet tu cek account, pencet dah ni, cek account kosong. Orang macam mana? Awak habis dah kerja ni. Tak ada dah, nak kumpul duit tak ada dah. Cek kosong. Ya masalahnya, kalau kita masih hidup lagi, itu tak apa. Pasal boleh lagi ikhtiar cari lagi lah. Bila sudah mati itu, cek kosong lah sudah. Cek account, tengok. Masuk kat dalam CIMB kosong, RHB kosong. Kita pun habis account pun. Cek satu semua kosong lah. Nampak? Kosong. Baik. Itu maksud bagi surah ni. Surah ni bermaknanya bid'ah yang diajar ni oleh tok guru daripada akidah syirik pada Allah. Tok guru yang mengajar. Yang mengajar ni perkara-perkara yang syirik pada Allah. Tok guru tu mengajar. Sedangkan kita tengok tok guru tu dengan lemah melembutnya, dengan budi pekertinya, dengan waraknya, dengan uniformnya. Takkanlah. Sebab tu dia kata takkanlah. Takkanlah mereka tu. Maka hujah begini kita kena jawab. Hindu pun warak juga, Sami dia cakap baik juga. Kalau jumpa dengan Hindu ni, yang Sami ni, macam sekolah. Kalau kita cakap ni macam Tok Oli dia cakap. Begitu juga padri-padri. Cakap tu macam Tok Oli cakap. Baik, kita start ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilun, penurunan kitab Quran selama 22 tahun. Dia kena sebut gitu. Bila tanzilun, maknanya penurunan Quran ini selama 22 tahun 10 bulan. Minar Rahman, daripada Tuhan yang bersifat Ar-Rahman, Maha Pengasih. Kasih dia pada semua makhluk dia. Dia turun ni untuk semua makhluk, supaya makhluk ni tahu belaka. Ar-Rahim, amat kesian belas kepada, amat sayang kepada orang-orang yang beriman. Ditafsir gitu dulu hak ni. Lain kali kita tafsir lain sikit. Kitabun fussilat, kitab Quran ini fussilat, diperjelaskan sejelas-jelasnya. Itu mana? Fussilat mana diperjelaskan sejelas-jelasnya. Yang tak jelas tak belajar ya. Quran ini memang jelas. Diperjelaskan sejelas-jelasnya. Ayat-ayatnya. Ayat lain dalam surah Qamar dia kata, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Sesungguhnya kami telah permudahkan. Jelas tu sampai jelas macam mana? Jadi jelas tu sampai jadi mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, sesungguhnya kami sudah mempermudahkan. Itu mempermudahkan. Walaqad yassarnal Qur'an, mempermudahkan Quran ini zikri untuk dipelajari. Fahal min mudakkir, maka tidak ada ke siapa yang sudi nak belajar. Empat kali kata dalam surah Qamar. 4 kali kata tafsir ayat ni. Tafsir ayat Fussilat. Jadi ayat ni kata gini, Kitabun fussilat, kitab yang diperjelaskan sejelas-jelasnya ayat-ayatnya. Jadi surah Qamar pula, walaqad yassarna Qur'ana lidzikri, sesungguhnya aku telah permudahkan. Jadi jelas tu sampai jadi mudah.
Sampai jadi mudah nak dipelajari. Maka Tuhan kata fahal min muddakir, maka tidak ada ke siapa yang sudi nak belajar. Jadi awak catat situ huraian di surah Qamar ayat nombor berapa tak ingat saya pun. 17. Ayat 17 sajalah. Yang 4 kali. Ayat 17. Surah Qamar. Tafsir bagi Fussilat. Quran tu maknanya satu kitab yang sentiasa dibaca. Adakah kitab lain ni orang tak baca? Mujizat Quran ni ialah kitab ni memang dibaca. Nama Quran tu ialah sebuah kitab yang senantiasa dibaca. Makna bagi Quran, kitab lain orang tak baca. Orang baca mungkin sekali, mungkin 2 kali. Tapi Quran ni makin baca makin sedap. Pelik dia. Tapi kitab ni Arabia yang berbahasa Arab. Tidak bolehlah Quran ini kita belajar yang terjemah sekata-kata. Tidak ada ayat Quran dalamnya. Ayat tu tak ada. Dan sudah ada dah kitab Quran yang terjemah sekata-kata tanpa satu huruf Arab, satu huruf ayat Quran ditulis dalam kitab. In English. Ya, kitab tu kena bakar api. Pasal kitab tu patut kena buat. Sebab tu permulaan bagi nak jadi sesat. Pasal orang yang tak reti baca Quran, dia baca tu, jadi mari orang kemudian pula translate tu pula. Translate yang English tu pada Melayu tu pula. Salah formula. Salah. Jadi daripada Arab ke English tu you tak boleh translate dah. Pasal dia perkataan dia bahasa English ni dengan bahasa Arab ni macam bahasa English ni macam bahasa Melayu lah. Banyak perkataan-perkataan yang tidak ada dalamnya. Yang ada adalah bahasa Arab. Jadi contohnya kita Injil, Bible tu asalnya daripada bahasa Hebrew Yahudi, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Jadi yang tulisan Hebrew tak ditulis, tulisan Yahudi itu tidak ditulis. Yang ditulis ialah kitab Latin. Jadi bahasa Hebrew dengan Latin tu, Hebrew tu macam Quran juga, macam baca Quran, iaitu perkataan macam bahasa Arab juga lah, iaitu perkataan yang padat-padat. Contohnya ayat dalam daripada Latin tu kepada English. Jadi antara lainnya ada satu ayat, saya ingatlah, dia kata when I go, he will come, and he is the surveyor. Dia penyelamat, dalam bahasa Melayu penyelamat, surveyor, bukan survey tanah tu, surveyor, ada ejaan lain sikit. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya surveyor tu, penyelamat tu maknanya ialah Ahmad. Dia terjemah perkataan nama Ahmad tu maknanya penyelamat. Jadi bila awak pergi terjemah Ahmad kepada penyelamat, Ahmad tu sudah hilang. Jadi sebab itulah orang Kristian tak tahu bahawasanya pengganti Nabi Isa ni ialah Nabi Muhammad. Hilang nama tu hilang. Jadi bila kita tanya orang Kristian, ayat tadi, bila kita tanya orang Kristian, when I go, he will come, and he is the surveyor, penyelamat. Kita pun tanya dia, who is this surveyor? They will say, Jesus Christ. No, you are talking English or you are talking rubbish. Bahasa English kata, when I go, he will come. He,
Bila saya pergi, dia akan mari. Dan dia tu penyelamat. Jadi dia tu dia kata Nabi Isa balik. Tengok. Tak faham bahasa. Tak ada, bila kita tanya dia, are you English? Yes. You speak English? Yes. Your mother language? Yes. What does it mean? Jesus Christ. Faham? Gitu. Jadi Quran ni tidak boleh diterjemah dalam bahasa lain. Bila nak buat tafsir Quran tu, tak ditulis bahasa Arab tu tak boleh. Sebab tu ada dalam WhatsApp ni kita ada orang hantar yang sudah siap terjemah, yang bermaksud dia hilang dia punya dia mukjizat dia hilang. Nah, lepas tu tafsir tak lekat lah. Jadi kalau kita nak check balik yang original text tu, tak ada original text tu. Jadi bila kita nak dialog tentang ayat tadi tu, jadi payahlah pasal original text tak bawa. Boleh jadi dia ni tafsir silap sikit ke apa ke, kita boleh argue lah. Nampak? Sebab itulah sininya Quranan Arabiyyah yang kena tulis dalam bahasa Arab. Nah, tu makna dia, nah. Dan makna ni saya tafsir gitu. Daripada kefahaman yang saya belajar ni, Allah Ta'ala lah beri fahaman. Maksudnya Arabiyyah tu maksudnya kita kena senantiasa tulis Quran ni dalam bahasa Arab ni. Sebab bukti sudah jelas banyak tempat dah. Contohnya Kristian lah, Bible lah. Bible, Taurat dengan Injil, dia campur jadi sekali, jadi Bible. Jadi Old Testament, New Testament dia kata kan. Tu dia kata. Yang Old Testament ni Taurat dengan Zabur. Semua tulis dalam bahasa Latin. Dan oleh kerana manusia tak pandai baca bahasa Latin Greek lah. Oleh kerana tak pandai Latin, maka terjemah bahasa Inggeris. Oleh kerana ramai tak pandai bahasa Inggeris pula ya, terjemah Melayu. 2-3 terjemah tu, sekali terjemah tu lari makna dah. 2, 3, 4, 5 pula. Banyak. Faham tak? Tujuan yang kenapa kitab ni diperjelas jelasnya, liqaumi ya'lamun, untuk semua manusia, tetapi yang boleh dapat pemahamannya ialah bagi kaum yang mengetahui saja, yang mengetahui bahawasanya Quran inilah yang benar. Itu makna mengetahui Quran yang benar, yang mengetahui bahawasanya belajar Quran tu benar, mengetahui Quran tu benar, Quran tu yang benar. Itu makna mengetahui. Pasal ramai orang tahu tentang Quran ni, tapi tak nak belajar. Jadi liqaumi ya'lamun, bagi orang yang tahu bahawasanya pentingnya Quran ni, maka dia patut belajar Quran ni. Okey, pasal dia kata fusilat ni. Basyiran, suatu berita. Dalam Quran tu ada berita-berita gembira. Membawa berita-berita gembira Quran tu. Wa nadhira, dan membawa berbagai jenis ancaman. Dalam Quran tu ada berita gembira pada bagi orang yang berterima tauhid, yang beriman, wa nadhira, dan bagi orang yang memberi ancaman pada manusia yang engkar. Fa'arada, maka berpaling jugalah. Tu. Aktsaruhum, kebanyakan manusia daripada Quran tu. Tu dia. Fahum la yasma'un, maka mereka tak mau dengar. Apa dia? Apa maksud dengar ni? Menolak. Tak mau dengar. Tak mau belajar. Tak mau belajar. Pasal dengar ni, awak tak kata ni, awak dengar orang beritahu. Itu makna dah dengar. Dengar ni mana orang beritahu pada awak, baru dengar. Kalau awak cakap, tu lain.
Ada satu lagi, yubsirun, mereka melihat. Mereka melihat tu maknanya dia melihat, dia tengok Quran tu, dia tengok terima, maknanya dia baca, maknanya dia belajar sendiri, dia panggil. Dia tengok, mana dia baca sendirilah. Maknanya belajar sendiri. Liqaumi fahum la yasma'u, maka mereka tak mau dengar. Apa itu Quran? Bermakna mereka tak mau belajar. Dalam pasal dalam tu ada basyirah, ada berita gembira. Surganya begini. Cara hidup di dunia sempurnanya begini. Supaya sempurna lagi di akhirat. Basyirah, nadhirah tu pula ancaman. Kalau tak ikut di dunia ni akan jadi gini hidup. Di akhirat pula lagi teruk. Semua dicerita daripada Quran. Fa'arada, maka mereka berpaling juga tak nak belajar. Paling juga, tak mau tengok juga, tak mau dengar juga. Aktsaruhum, kebanyakan manusia. Tak kira yang sudah Islam atau yang masih lagi kufur. Wahum la yasma'un, mereka tak mau mendengar. Alasan tak mau dengar ni akidah dia. Ni akidah dia. Awak tulis itu di kepala, di huruf tu, di huruf dia tu. Awak tulis itu akidah dia. Akidah. Di huruf tu awak tulis akidah. Baru mudah lah. Jadi lain kali bila awak tengok tu kan, ayat ni akidah. Jadi boleh hurai lah. Akidah. Bila awak baca tu, lama-lama awak belajar ni, akidahnya gini, awak boleh hurai dah lagi pada orang lain. Akidahnya ialah waqalu, mereka kata. Ni kata mulut ni, bendanya dalam hati. Qulubuna, hati-hati kami, fi akinatin, duduk dalam tutupan. Dalam tutupan tak. Mimma tad'una ilaih, daripada yang kamu ajak kami kepada Quran tu. Tutup tak boleh lagi. Tak boleh lagi lah kita ni. Quran tak boleh lah, serabut lah. Tertutup dia. Dia kata tu hati kami tutup. Maknanya dia sengaja tutup ni hati dia. Dia sengaja tak mau dengar. Hati kami tertutup. Wa fi adhanina waqrun, dan pada telinga-telinga kami ada sumbatan. Ada satu benda sumbak ni. Mana kami tak mau dengar. Kamu tak mau dengar, kamu mengajar ni. Wa min bainina wa bainika, dan di antara kami dengan kamu hijabun, ada satu hijab. Hijab transparent, apa? Transparent, satu hijab rohani. Satu hijab yang Dinding. terdinding, bukan dinding-dinding ni. Dinding dalam ni lah. Pembeza. Maknanya antara kami dengan kamu ni ada satu benda lah kami tak boleh faham. Sebab tu dia tak main dekat. Orang yang belajar tafsir Quran ni, bila start belajar, mereka tak akan main dekat. Dia kata hati kami tutup ni. Kamu nak cerita ni, kamu tak mau dengar. Tutup ni. Telinga kami pun ada sumbatan. Di antara kami dengan kamu ni ada hijab. Bahasa Arab panggil hijab maknawi. Iaitu hijab yang menutup antara kami dengan kamu. Fa'mal, maka beramallah kamu. Seperti mana kamu belajar daripada Quran itu. Inna na'amilun, kami pun akan buat amal seperti mana kami belajar daripada tugu-tugu kami. Tu dia. Kamu amalah. Ataupun ayat tu maksud terbalik daripada maksud sana lah. Fa'amal, kita pun kata pada dia, beramallah kamu seperti mana kamu belajar. Setengah kamu terima daripada Nabi, setengah kamu terima daripada campur sekali. Inna na'amilu, dan kami pula hanya beramal seperti mana Nabi ajar saja. Ikutlah dua-dua tu boleh makna lakar lah. Kul, kata pada mereka, innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku ni Nabi sini ni. Tafsir mula-mula Nabi lah. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku ni hanyalah manusia seperti kamu juga.
Mana aku kok kahwin, ada kena pergi tandah, ada kena mandi, kena tidur, kena rehat, kena pergi ke pasar-pasar. Biasa, Nabi kan. Bezanya antara aku dengan kamu, yuha ilayya, diberi wahyu pada aku, pada kamu tidak diberi wahyu. Kita pula, kalau dalam keadaan semasa pula, maknanya keadaan semasa kita pula. Oleh kerana Nabi ini sudah mati, maka kita kata pada mereka, kul kata pada mereka, innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku ni seperti kamu juga. Kamu juga. Bezanya yuha ilayya itu kena tafsir, bezanya aku sudah belajar wahyu, kamu tak lagi. Nah, tu je beza. Wahyu ni sudah diberi belaka. Adik, aku belajar dalam tafsir Quran, kamu belum lagi. Okey? Bahawasanya wahyunya ialah nak ajar pada mereka nya ialah satu perkara saja. Annama ilahukum ilahu wahid. Bahawasanya Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu saja. Yang Maha Esa saja Allah. Nak ceritanya Tuhan satu ni. Awak cerita bahawa mereka beritahulah bid'ah tu bid'ah ni, awak jawab hanya tentang tauhid saja. Jawab tentang Tuhan. Cerita masa dia. Nah, innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu saja. Jadi aku nak cerita tentang Tuhan saja. Yang bid'ah tu kamu fikir sendirilah. Gitu. Nah, beritahu dia ini saja. Fastaqimu ilaih, maka berpegang teguhlah kamu dengannya. Istiqamah lah. Mengesakan Allah Ta'ala itu istiqamah. Jangan kamu hari ni kamu esa pada Tuhan. Masa ada hajat khah tu, masa hari biasa kamu doa sendiri. Doa kecil-kecil kamu doa sendiri. Bila doa besar-besar, minta tolong Tok Wali, Nabi, malaikat ataupun iman. Wastaqimu ilaih, berpegang teguh kamu kepada mengesakan Tuhan ni. Iaitu sekarang ni nak ceritanya ialah time biasa, dia doa direct pada Allah. Bila ada hajat besar sikit lah, ni nak kahwin ni, kena sembahyang hajat dulu. Kira gitu lah, nak kahwin. Ni nak pergi haji ni, sembahyang hajat dulu. Jadi nak pergi haji tu buat syirik je. Ni pula, ni tidak sembahyang hajat, kita doa selamat je. Siapa yang baca doa ni? Ustaz, tu imam baca doa. Kita amin je. Support padri. Support. Orang Kristian suruh padri baca doa. Orang Hindu suruh Tok Sami baca doa. Gitu. Wastaghfiruhu, maka senantiasalah minta ampun pada Allah Ta'ala akan dosa-dosa yang sudah buat. Sentiasa minta ampun dosa-dosa yang sudah buat. Jika sekiranya mereka enggan, celah tu ada huruf qaf lam ya. Qaf lam ya ada situ atas cik, tulis cik. Mana koma situ lah. Tak koma situ. Maka sini kita bubuh. Sekiranya mereka tu masih engkar, maka Tuhan berkata, fawailun, maka celaka besarlah lil musyrikin, kepada orang-orang yang ada akidah syirik pada Allah. Ada akidah dan buat syirik pada Allah. Musyrikin ialah orang yang buat syirik pada Tuhan. Tak kira lah dia Islam ataupun dia sudah kafir. Sedang kafir kau, tak kira. Syirik pada Tuhan dipanggil musyrik. Alladzina yu'tuna zakah, iaitu orang-orang yang tak keluar zakat. Ayat ni tu di Mekah. Zakat tak difardukan di Mekah, tapi difardukan di Madinah. Maka ayat ni ada dua makna. Satu boleh jadi zakat tu. Satu lagi ialah
Zakat ni makna sendiri, zakat tu sendiri maknanya menyucikan. Bermakna alladzina la yu'tuna zakah, iaitu orang-orang yang tak menunaikan zakat, iaitu Allah Taala, iaitu orang-orang yang tak menunaikan kebersihan hati, iaitu syirik pada Allah. Tidak nak berhenti buat syirik ya. Wahum, dan mereka pula bil akhirah, tentang hari akhirat itu, hum kafirun, mereka ingkar. Sebab bila dosa dibuat tak berhenti ni, bermakna tak takut pada neraka. Tu jawab dia. Tak takut pada neraka. Hum kafirun, mereka ingkar. Innal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, tidak buat syirik tu, wa amilus solihat, dan beramal soleh seperti mana Nabi diajar, itu tak bidah. Lahum, bagi mereka, ajrun ghairu mamnun, pahala yang tak putus-putus tu anak. Tak putus-putus. Jadi mati dah dia ya. Mati dah dia. Tapi bila balik di akhirat tu, hasil amalan soleh dia, atau apa dia amalan soleh? Tak beli orang tu satu dia dipanggil amal soleh. Tak beli pada orang tu, pahala tu akan dapat tak putus-putus. Sehingga adalah daripada hadis Nabi SAW, mereka kata, ya Allah, kami tak buat ni amalan ni. Kenapa banyak sangat hantar ni? Kenapa ni mari banyak ni? Siapa dia? Kami tak buat ni amalan ni. Kami mati dah. Dia kata, tahu dah kamu tak boleh orang ni. Itu ibadat dia. Sama banyak yang dia buat tu kan, saya bagi pada kamu. Gitu. Tak putus-putus mari. Dosa pula gitu ya. Tak putus-putus mari. Kalau dah ajar bid'ah pada orang, oh dosa mari tak putus-putus. Juga serupa. Kul, kata pada mereka, a'innakum, adakah kamu la takfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini? Adakah kamu ni, sanggupkah kamu ni, la takfuru, mau untuk engkar, billadzi khalaqal arda, terhadap Tuhan yang menciptakan langit, fi yawmaini, pada 2 hari, 2 masa. Yaumaini 2 hari, tapi tafsir dia 2 masa. Masa hari ni relatif dengan dunia. Nah, di akhirat tu apa, di masa dia buat langit bumi tu, dia tak panggil hari lah, pasal bumi ni kita, relatif dengan kita ni, masa ada matahari ada bulan. Tak. Jadi kena panggil 2 masa. Wa taj'aluna lahu andada, kamu jadikan bagi Allah Ta'ala tu ada anda-anda, ada perantaraan pula. Sanggup kamu tu, kamu tahu kan Tuhan yang buat langit dan bumi ni dalam masa 2 masa. Tapi kamunya pula wa taj'aluna lahu andada, tapi kamu, wa tu mana tapi kamu terhadap Allah Ta'ala tu andada, ada perantaraan. Ada wakil pula. Itu kamu ni semaya ajak tu, yang dia wakil siapa dia ni? Tu imam tu. Boleh kamu dia? Patutkah kamu kufur? Mana ni? A'innakum, patutkah kamu nak kufur pada Tuhan yang menciptakan langit ni, bumi ni dalam bahasa? Sedang di samping yang sama, sedangkan kamu ni menjadikan bagi Allah Ta'ala anda-anda. Maknanya buat anda tu kufur. Nah, izan anda ada zalika, yang demikian itu, yang kamu nak buat kufur tu kepada Rabbul Alamin, itu Tuhan pencipta alam tu, yang kamu nak kufur tu kepada dia tu, tak masuk akal dah. Sedap tak tafsir zalika, yang demikian yang kamu nak kufur tu, Rabbul Alamin tu dia tu, dia mencipta, memelihara, menjaga alam dia tu, kamu nak kufur pada dia? Gitu. Apa saya ingat suruh motor. Lepas tu waja'alu fiha rawasiya, sedangkan dia Allah Ta'ala tu
menjadikan pada bumi itu gunung ganang. Min fauqiha, atasnya pancarai gunung ganang lah. Di atasnya, di atas bumi itu. Wa baraka fiha, dan dia beri berkat pada bumi itu. Apa maksud berkat ni? Mau kita ya Allah dengan berkat bumi, boleh kata berkat. Berkat sini maknanya ialah, berkat ni maknanya bumi yang Allah buat ni, gunung ganang tu ada berkat. Maksudnya di gunung tu, tak ada gunung ni awak mudah ya nak caranya. Tengok Australia, dia panggil the Great Australia Desert. Pasal dia tak ada gunung. Ustaz, saya tak faham. Yang Ustaz cakap dua masa tu masa apa Ustaz? Masa? Dua masa. Dia begini, dia relatif lah, relatif. Macam sekarang ni kita panggil dua, kalau dalam Quran dia kata 2 hari, pasal masa tu orang Arab dia tak tahu geografi lah. Kan sekarang ni kita hari ni ialah ada matahari, ada bulan tu, ada dipanggil hari lah. Gelap kita panggil malam. Ada bulan. Siang hari tu ada matahari cerah. Benda tu berpusing. Bukan? Masa Tuhan buat langit tu, bumi tu, langit bumi tu, bukan bumi ni lah, bumi semua sekali tu, iaitu dengan planet-planet apa ni. Maka bumi tu, bumi kita ni tidak, maknanya kecil lah. Faham? Bumi kita ni jadi kecil. Pasal bumi duduk sini, langit duduk atas ni. Jadi nak kata hari tu tak boleh, pasal bila kita kata hari, mana langit tu kena ada bulan pula, kena ada matahari pula, bagi langit tu pula. Faham? Nah? Faham nah? Mana dia duduk bawah ni. Langit ni bumi tu sini. Bumi kita ni di bawah satu star, dipanggil matahari. Star dipanggil matahari. Dan satu galaksi kita ni dipanggil Milky Way, Bima Sakti, ialah consists of 4 billion stars. Tu pun approximate baru 4 billion star. Bermakna dia ada lagi planet-planet tu setiap star. Tak? Itu bawah satu Milky Way kita. Lepas tu satu galaksi lah. So how many galaxy altogether? It is only about approximately 4 billion galaxy pula. And yet it is under one sky. Oh. Allah. Maka masalah pun kata pokok astronomer kata it is a big waste of space. Dia kata. Tu sesat. Tuhan nak beritahu dia tu, dia tu kekuasaan dia nak tunjuk ni. So masalah pula fikir, wah kita ni tak boleh ni. Kalau rusak bumi kita kena reka, kena duduk di Mars. Ada tu dalam astro. Jenis tu Mars lah, ni lah. Reka ni macam mana nak colonize bulan ni apa ni. Allah. Tak boleh sampai lagi. Tak sampai pun lagi. Nak colonize lah ni. Allah. Yang mati ada dah. Oh, dia fikir ni macam mana nak buat tumbuh-tumbuhan di bulan tu. Dia nak fikir tu. Dia pernah buat naik pun. Oh, dia buat naik nak test bini-bini boleh hidup kau binatang ni kau apa macam-macam kuman kau rapat-rapat ke sana kau. Macam mana nak grow vegetables di bulan, di Mars, macam-macam. Atas satu anggapan, maksudnya sekira planet ni rusak boleh pergi sana pula. Sedangkan dia buat ni semua sekali, Tuhan nak tunjuk pada kita yang kamu duk ni dia untuk tunjuk alam ni, nak tunjuk pada orang yang cerdik. Orang cerdik ni aku fikir lagi. Yang bodoh-bodoh biasa ni tak fikir dah tu.
Sungguh, yang cerdik-cerdik nak kau fikir, ni gini. Nak beritahu pada yang cerdik-cerdik ni, akulah buat tu. Makna dia habis fikir manusia ni tak akan sudah untuk tahu kejadian alam baru. Dan semua tu ialah satu cerita yang Tuhan nak tunjuk pada kita bahawasanya yang kamu nak engkar ni orang yang buat ni, Tuhan yang buat ni. Sedangkan hidup kita ni 60, 70, 80, 100 tu jangan dengar dah. 120 tu 2-3 orang satu dunia. Kena ada berbaring ya. Kalau ada berbaring tak gerak dah. Tak. Maknanya kita ni nak exit satu kurun, satu had dah. Tapi tomok manusia tu, nak pergi colonize. Jadi balik pada cerita kitanya, Tuhan nak cerita bahawasanya jadi nak terjemah hari pun boleh lah, tetapi tidak tepat. Pasal benda tu tidak hari, masa. Jadi Tuhan beritahu ni kepada orang Quraisy tak pada baca menulis tu masa tu. Nak beritahu kepada layman yang tak pandai baca menulis, ni dia kena kata 2 hari lah. Sedangkan kamu waja'alu jadikan bagi Allah Ta'ala ada anda-anda. Bila nak minta projek apa-apa, minta tolong Tok Imam. Bila nak berperang saja, mana buat pedang. Pedang ni yang dibuat ni, awak tahu ni pedang yang dibuat oleh musyrikin Mekah, musyrikin Mesir. Awak tahu pedang tu pula, buat dia. Dia tak boleh nak pergi beli saja, tak boleh. Dia kena tepoh. Ni lilik kepala ni. Mata pedang tu lilik kepala. Buka tu, tu saiz mata pedang untuk awak. Gitu. Lepas tu buat tu pula hari sekian pula. Nak start buat tu hari sekian. Dah pergi beli besi sekian, lepas tu beli emas untuk masuk dalam pedang. Emas tu nak masuk dalam. Tujuannya untuk sekiranya ada yang lawan, pihak lawan tu ada yang tak look tu, look kan ada emas dalam tu. Macam mana, Pak? Waktu buat tu kering ramah dah, sekira lah kering ramah. Awak tak pakai belakang dah, pakai M16 dah ni. M16 pula yang modern punya, tak mau yang zaman Vietnam dulu tak pakai dah tu. Tak. Maka ni M16 ni kena disepuh, dia panggil. Sepuh. Macam besi tu kan sepuh dalam air kan, masuk keras. Ni kena sepuh dengan ayat ni. Supaya bila boleh tembak batu, pecah pula lagi batu tembak. Ada tu guru karut di Kelantan mana tu, boleh tunjuk tupai jatuh bawah. Tembak guru. Tak payah pakai M16 lah kita ni. Kalau lama dah Jepun masa dia lalu gitulah dah. 4,000 ke 5,000 student nak belajar kamar ni. Main-main. 4,000-5,000 dia belajar mata kamar ni. Belajar kamar ni. Okey nah. Jadi anda ni macam-macam lah, keris ke. Saya ni sebenarnya beli kereta tu. Kereta color tu. Color ni on ni, color ni. Color ni on, color ni. Ini pula Cina pula nombor. Ni kalau 66 4 kali 6 tu kau. Ni kalau kurang ni 6 7 sekali 8. Kau. Bayar tu ribu tu nombor tu.
booking nombor. Nak on punya pasal. Lepas tu nombor 1, sudah nombor 1. Hari tu apa Sultan Johor apa? Apa setengah juta tak? www 1 lah tu. Ni BMW pula. BMW pula. Tu dia. Ya dulu pati pas kan? Pas. Habis beli tengok. Okey pati pas beli. Penang. Pas 1, 2, 3, 4. Mau beli juga. Nak buat negara Islam beli juga. Macam Cina ke. Tu. Nah, jadi ni wabaraka fiha ni, dan Allah memberi berkat kepada Gunung Ganang tu. Apa maksud berkat pada Gunung Ganang ni? Gini. Kalau tidak ada Gunung Ganang, what will be is macam contoh yang mudah sekalinya ialah Australia lah. Awak pergi ke Australia, Gunung Ganang dia tak ada. Kecuali di sebelah kawasan Victoria di sini, New South Wales. Saya malah saya reti geografi ni, reti sikit lah. Saya tak panggil malah panggil geografi. Jadi tengah-tengah tu dia tidak ada banjaran gunung Australia. So it becomes the Great Australian Desert. Bila tak ada gunung, angin tu lari dengan derah tu, maka tidak ada gunung. Bila tak ada gunung, tak hujan. Jadi gunung ni, banjaran gunung ni gini, bumi terpanah. Jadi bila tiup ke angin tu naik. Naik ke gunung. Jadi naik tu naik dalam bentuk macam-macam nak naik ke atas lah gitu kan. Jadi naik gitu tu berlaga dengan angin sejuk belah atas. Maka berlakulah hujan. Dipanggil relief rain. Maka di gunung tu berlakunya tadahan air hujan lah. Dan situ pula air hujan tadi diresap oleh pokok-pokok dan apa semua tu disimpan. Air itu jatuh ke bumi. Kalau kita duduk bawah pokok tu lebih kurang 1 jam lepas pada hujan lebat tu, awak masih lagi basah. Kerana masih lagi bertitik air itu. Daripada daunnya, daripada batangnya, rantingnya apa semua, mula dia jatuh perlahan-perlahan. Bila kita buang semua sekali itu, dia jadi cepat turun. Tak ada serap dalam bumi, maka berlakulah banjir kilat tu yang berlaku di Kuala Lumpur. Satu daripada puncaknya lah. Pasal kita sudah jadi konkrit kan belakang ni. Ngetar jalan. Jadi atap tidak digunakan untuk simpan air. Nama lagi atap. Tak boleh simpan air. Jadi bila hujan jatuh tu dia mesti lari turun cepat. Maka turun tu kita pula tidak ada kehendak nak simpan air hujan ni. Pasal kita negeri kaya ni. Bila air pahit tak ada, kita kata Allah pak air Kelantan, air Malaysia ni cukup karut ni tak. Air berkarat lah apa dah, kita komplain lagi kan. Tapi air hujan yang turun ni tak berhenti-henti ni sampai banjir-banjir ni, kita tak simpan pun. Kalau masing-masing simpan air ni, kita kata satu tangki, kita buat tangki lah nak. Kita buat tangki lah simpan. Kita kata 500 gallon sudah. Buat tangki ke simpan berlebu buat mana. Tak simpan air itu bermakna 500 gallon. Kalau 1000 gallon. Tiap rumah 1000 gallon belaka, bermakna banjir kilat ni kuranglah berlaku. Sebab apa kita kena simpan? Sebab dulu ada hutan. Jadi pokok tu yang serang. Jadi air hujan tu lambat turun. Faham? Jadi berkat yang Tuhan kata wa baraka fiha, Allah Taala beri berkat kepada Gunung Ganang tu ialah dengan situlah turunnya hujan, di situlah tempat tadahan air dan situ tempat simpanan air. Jadi daripada situ maka berlakunya alur-alur sungai. Air tu mengalir kepada alur. Alur tu campur alur tu jadi anak sungai. Anak sungai campur jadi sungai besar. Maka kita di bawah ni boleh guna air.
Kalau tidak jadi macam Australia lah. Ataupun the step di Asia Tengah tu. Step di mana tanah kata dia. Naik dah bukit dah belakang tapi atas tu tanah kata. Tak ada pokok kayu. Pokok kayu tak ada. Tanah rumput saja, rumput saja situ. Jadi berkat maknanya tanah tu subur untuk dan air di mana dengan situ dengan tumbuh pokok-pokok hutan tu sana kayu balak kita boleh guna. Binatang-binatang kita boleh memburu. Ubat-ubatan saya kira lah, ubat-ubat lah macam-macam tu. Makna tu diberi berkat. Ni dah berkat ni berkat. Tak tahu makna berkat. Berkat tu untuk kegunaan manusia di bawah ni. Nah, guna balak dia tu, kayu balaknya. Wa qaddara fiha, dan menentukan aqwataha, menentukan pada aqwataha. Apa dia aqwataha itu? Makanan. Tahu dah makanan situ kata apa? Situ kata apa? Tafsir situ. Wa qaddara fiha, dan Allah Taala menentukan padanya aqwataha. Dia kata Keperluan hidup. Penghuni bahan-bahan keperluan hidup. Iaitu Allah Ta'ala menentukan pada bumi yang telah Allah Ta'ala berkatkan tu makanan-makanan untuk kegunaan manusia dan binatang. Manusia dan binatang. Dan binatang tu untuk kegunaan manusia pula. Arba'ati ayyam, 4 masa. Sikit lagi kita akan jumpa langit pun buat gini kot. Langit 2 masa gini kot. Nah. Baik. Sawa al-lisaili, sama seperti orang-orang yang bertanya. Siapa dia? Siapa-siapa dia bertanya, maka lagu ni jawab pada dia. Siapa-siapa? Dalam kitab tafsir dia tulis itu, iaitu Yahudi akan tanya perkara yang sama, Kristian akan tanya perkara yang sama. Itu memang gitulah. Tapi perkara yang sama bagi ahli-ahli sains yang tanya pun dia akan benda sama cerita. Dah. Thumma stawa ila sama, kemudian Allah fokus kepada langit. Pada langit. Wahya dukhan, sedangkan langit pada waktu itu asap ya. Asap. Maknanya tak buat lagi langit tu. Planet-planet tak buat lagi, asap ya. Asap. Asap tu. Ayat lain ada, kita akan jumpa ayat lain. Asalnya kejadian ni daripada satu, lepas tu pecah. Jadi sekarang ni Mak Saleh jumpa, ahli sains jumpa, saintis jumpa, kalau saja dia panggil Big Bang. Big Bang ada surah, tak ingat lah surah nama apa, tak ingat. Nah, ini kejadian untuk orang cerdik ni. Orang cerdik ni, dia kata gini-gini. Ni cerdik ni kalau dia baca ni dia tahu bahawasanya apa kalau dia kaji itu bila sebelum pada ni jadi dia debu. Dukhan ni asap ni ada debu lah. Dia duduk dalam berat asap, lama-lama dia akan takut jadi seketut. Yang seketut akan takut jadi dua, jadi satu. Kemudian dua tadi takut jadi satu juga. Satu seketut jadi planet. Bendanya sudah terbukti dengan kaji uji masa mereka naik ke langit. Dia buat eksperimen. Dah duduk gitu tu. Bila dia cek tu, molekul tu bercampur. Campur. Jadi seketut besar. Tak ada tindakan apa. Tak ada heat, tak ada panas ke pressure ke apa, tak ada. Hanya kerana kosong. Vacuum. Dia jadi iaitu tarikan graviti di antara atom dengan atom. Jadi bila makin besar planet tu, makin besar graviti dia. Okey.
Faqala laha, maka Allah Taala bertitah kepadanya, ya apa dia? Walil ardi, dan perintah pada langit. Laha, ha itu pada rujuk pada langit tadi, ayat langit tadi. Walil ardi, dan kepada bumi yang dia sebut sebelum pada tu. Maka Tuhan kata, I'tiyah, datang kamu padaku. Tau'an, sama ada dalam keadaan ta'at, au karha, atau terpaksa. Tuhan kata mari kepada aku. Maknanya sujud padaku. Sujud padaku, ta'at padaku kita. Mari itu maknanya sujud ta'at. Itu kita, ya tafsir gitu ya. Sesuai dengan akal kita. Ya maksud Tuhan sebenar, wallahu a'lam. Nah. Qalata, maka berkata kedua-duanya, Ataina ta'i'in, kami datang kepada kamu Tuhan dengan taat. Apa maksud taat sini? Iaitu Allah Ta'ala perintah. Ayat lain Allah Ta'ala perintah kepada bulan. Kamu bulan, dia wahyu kepada bulan dipanggil. Maksudnya dia perintah kepada bulan. Kamu bulan kena pusing gini, kena gerak gini, pada masa gini kena buat gini, kena gini. Kalau kita kata dari segi hukum akal, ya sepatutnya bulan ni keliling bumi ni adalah bentuk bulat. Dan kita nampak seolah-olah bulat, tapi tidak bulat. Dia oval. Dia bahasa Melayu tak betul ni, tak tepat. Bahasa Melayu cetek ni ilmu sains ni, pasal dia tak erti. Dia tidak ada ilmu sains gitu dulu lah. Maka perkataan oval tu tak ada dalam bahasa Melayu. Oval ni maknanya bujur. Macam nak kata bujur telur, tak betul. Pasal bujur telur ni dia bujur kecil sini besar lah kan. Tak. Dia macam bujur telur. Tidak ada. Bukan macam bola rugby, macam telur ular. Telur ular gitu, bujur panjang gitu. Oval. Tapi tak betul dia macam ular. Nak kata dia memang ada bulat, dia tengah-tengah tu. Tapi kalau tengok perhati tu dia oval dia panggil gitu. Dia musim ini. Jadi ada masa-masa dia dekat dengan bumi, ada masa-masa dia jadi jauh pada bumi. Mana ada masa-masa kita tengok bulan tu besar, ada masa-masa kita tengok bulan tu kecil. Nah, oleh kerana bulan tu besar mana dekat. Dekat tu maka tarikan graviti bulan kepada bumi itu jadi kuat. Maka berlakulah air pasang. Masa oval belah sana tu, tarikan graviti itu jadi lemah kerana jauh. Bulan tu kita nampak kecil. Maka berlakulah air suhu. Dia kalau kita tengok tu, kalau belajar geografi, sains, boleh lah. Sorry to say I study that, you know. Sama. Sama pandai ke pandai ni? Dia bila bulan ada duduk gitu, jadi laut tu jadi macam bekok. Laut tu jadi macam naik. Oh, sebab graviti tu. Tapi kita tak nampak pasal dia luar kan. Maka naik itu kadang-kadang tempat-tempat macam setempat di Europe, di saya tahu tu di England sampai 50 kaki. 50 kaki air pasang. Malaysia kita paling tinggi 6 kaki. Di Teluk Siam tu air pasang surut dia tu hanya sekaki, 2 kaki gitu. Di Amerika pun gitu, iaitu pasang dia tu kadang-kadang tempat tu terlampau tinggi. Macam di negeri China, masa air pasang tu, pasang surut dia tu sampai air masuk ke sungai Huanghe tu, sampai boleh nampak dia punya ombak masuk ke dalam ni, sampai berkilo-kilo masuk mari ombak mari dengan derang sampai bunyi, dan mereka menyaksikan kejadian Tuhan buat. Begitu juga di Brazil. Nah, tarikan graviti ni lah. Air pasang surut. Ya, pasal bila dia pasang sini, bermakna surut sini.
Bila pasang sini, mana seduk sini, mana sini surut. Bila dia lepas sini, mana air itu jadi mengalir di sini. Kalau air laut ni tak mengalir, sudah jadi air lokang lama dah, laut. Mana mengalir, arus laut tu mengalir. Tu tujuan tu apa? Baik, udah sebanyak-banyak sains tu. Itulah. Wa qadahunna sab'a samawatin yaumaini, dan kami qada, kami buat juga cipta langit 7 lapis tu dalam masa 2 hari. Dua masa juga lah. Langit 7 lapis pun buat 2 masa juga. Wa auha, dan kami wahyu padanya fi kulli sama'in amraha, pada setiap tu perintah-perintah, setiap langit, setiap lapisan langit tu perintah-perintah Allah. Bermakna kamu langit ni gini kena buat gini, masa ni kena buat gini, perintah dia kena gini, kena gini, kena gini. Macam tadi perintah macam pada bulan, matahari pula gitu lah, perintah pada matahari gini. Jadi kitanya pula bila tak tahu ayat ni, mana-mana kita akan kata kepada Tuhan. Orang ahli sains kata ni, ini kejadian alam, nature. Fenomena. Nature saja. Tak ada lah jadi kuasa Tuhan tu ada. Kejadian alam ni gini. Dia perintah Allah Ta'ala ni, bulan ni, sehari-hari ni pergi ke tempat dan tanya. Dia tanya Tuhan, ada perintah lain ke? Ada perintah lain ke? Sehinggalah satu hari Tuhan kata perintah kamu naik ke sebelah barat. Di akhir zaman naik sebelah barat. Dan naik tu pula sekali ya. Daripada barat tu naik sekali. Lepas tu patah balik. Naik sekali, lepas tu patah balik. Mengikut cara biasa balik. Mengikut setengah-setengah pendapat lah. Itu pendapatnya lah. Pendapatnya lebih kurang 120 tahun lepas itu kiamat. Daripada tu katanya lah, tu tidak sahih pun pendapat-pendapatnya. Wa zayyana as-samaa ad-dunya, dan Allah Ta'ala kami hiasi langit-langit dunia itu bimasabih, dengan lampu-lampu, wa hifdha, dan suatu penjagaan yang rapi terhadap langit dan bulan dan bintang, planet, galaksi dan sebagainya. Dia jaga tu lah, tidak accident tu. Accident tu tak tahu. Bulan pusing ke ni, matahari kita pusing ke bulan, pusing ke bumi pusing ke matahari. Tak. Dia punya pusingan dia tu, awak ingat semua ada pusing gini belakang lah. No, ni pusing kat ni, ni pusing gini. Oh, ni gini pusing kat ni. Tak sama belakang. Tak sama belakang. Tak accident. Kalau benda tu bulat, kan, berdasar pada graviti saja misalnya, kita ambil tali, kita ikat di satu bola atau satu benda, kita pusing gitu. Dia mesti sama luas radius dia tu. Ni tidak ni. Bila over tu maknanya dia bukan tu. Dia bukan macam ada tali-tali gitu tu. Kalau berdasar pada graviti saja dia jadi over juga. Dia mesti jadi bulat tu musim tu. Tapi tak musim bulat tu lah. Mereka kata ni nature ni pasal kita tak tahu lagi alasan. Science don't understand yet. Get the answer yet. Dia semua ni mesti ada jawapan. Dia tak tahu, ada yang ada jawapan, ada yang Tuhan tak nak bagi jawapan. Ni lagu ni yang nak buat. Jadi langit dunia tu tengok bimasabih. Langit dunia dengan lampu-lampu. Apa dia ni lampu? Orang kata bintang-bintang. No. Bukan bintang. Galaksi. Bintang tu, bintang yang bercampur jadi satu. Bila jauh dia jadi seketul. Bila tengok jauh seolah-olah macam satu bintang. Sedangkan bila teropong tengok memang galaksi. Bukanlah astronomi lah, saya memang baca daripada
form 4, form 5 dulu lagi. I don't know now. Sorry to say. Memang saya baca ni benda ni. Sama lah pula. Zalika, yang demikian tu takdirul aziz zil alim, suatu perintah, ketentuan, ketetapan daripada Tuhan yang gagah perkasa lagi amat mengetahui. Dia tahu nak buat begini, nak buat begini, nak buat begini. Awak kan kalau tentang over tu saja, it is impossible benda tu apa? Kalau tidak ada kuasa lain. Pasal dia mesti, kalau berdasar pada gravity itu mesti bulat saja ya. Mesti bulat mesti. Radius di antara jarak di antara bumi dengan bulan itu mesti sama sepanjang masa. Jarak di antara kita dengan matahari pun sama juga. Sebab ada ketika-ketika berlaku panas kerana rapat dekat dengan matahari. Pergi dekat dengan matahari. Ada ketika-ketika jadi kita ni jadi sejuk. Payah tak? Tak payah mana sebenarnya. Fa'in a'radu, maka sekiranya mereka berpaling juga, tak mau terima juga, fakul, maka kata pada mereka, anzartukum, berilah ancaman terhadap kamu ialah sa'iqah, kata pada kamu akan diancamkan dengan sa'iqah, satu tempikan, mithla sa'iqati 'adin wa thamud, seperti mana tempikan buruh daripada yang kena pada kaum Ad dan juga kaum Samud. Sa'iqah, satu gegar, satu ketempikan. Dia gini, kaum Ad ni kalau buka kitabnya, buka Quran ni, dia kata kena ribu taufan yang sejuk selama 7 hari 8 malam continuous. Derah tak derah, angin tu tiup tu macam rupa bumi. Derah bunyi dia. Macam sa'iqah, macam satu gegaran, satu tempikan. Wa Thamud, dan Samud tu pula satu tempikan daripada langit. Gegar. Sampai otak tu jadi cair. Kalau sains, bila dia buat satu vibration, satu frekuensi yang kuat ni, dengan satu benda yang kuat ni, dia akan jadi cair otak. Otak tu jadi cair. Gegar tu dia punya bunyi tu, dia punya frekuensi dia derap sampai cair otak. Otak tu jadi cair, liquefy. Jatuh-jatuh jadi liquefy. Tafsir dulunya cabut orang jatuh. Tafsir dulu. Kita yang belajar sains ni kata no, bukan setakat tu. Dia punya vibration, frekuensi dia derap kan, tempikan daripada Jibril sebenarnya. Derah dia tu sampai otak tu jadi cair, liquefy. I don't know if you know lah. Sorry. Liquefy, cair. Nak kata cair macam aiskrim tu cair. Dia cair. Lepas tu baru. Salah satu lagi. Hati-hati. It's like you put your stuff in the blender lah. Macam blender. Tidak juga, dia gegar ni. Dia gegar. Ya. Mudah ya, you gini. Awak ambil pasir, bubuh dalam dulang. Pasir bubuh dalam dulang. Pasir kita kata 1 cupok ke 1 liter pasir dalam dulang. Letak membukit lah. Dan kita bubuh air pelan-pelan. Dia tak jatuh tu. Dia tak jatuh lah, tak runtuh lah. Adalah tepi-tepi yang kena air tu adalah runtuh sikit-sikit. Tapi atas tu kurang runtuh. Tapi kalau pocok tu, semua sekali ada air. Air ni ialah dari segi sains, sorry lah, cakap sikit lah, sains je lah kita hari ni. Air ni ialah molekul H2O, water. Molekul water, air. Apabila air dalam keadaan temperature sekarang ni, dia punya air tu molekul dia bergerak gini. Oksigen H2O, oksigen dengan hidrogen tu dia bergerak begitu.
dia bergerak kerana temperature heat yang ada tu dia bergerak. Maka dia jadi air. Apabila dia sejuk tu dia tak bergerak. Tak bergerak tu jadi beku. So awak boleh pump maknanya boleh sedut air tu. Kita panggil water pump, kita panggil. Dan kita boleh pump biji-biji macam beras ke padi ke soya ke jagung ke yang dia buang bubuh dalam silo di mereka bukan. Lepas dia hantar ke kapal dengan pump tu dia hantar. Macam mana ni? Macam mana dia pump ni benda solid ni? No, bila you buat pressure dia gegar. Dia gegar dia jadi liquefy dia panggil. Sorry nah. Do you understand me? Gegar. You mana serta pressure tu dia jadi gegar tu dia jadi boleh mengalir seperti air. Dah? So kau samuk ni gegar dia derah tak derah tu tepikan dia kata ni. Tepikan. Samuk tu gegar tapi tu dia punya sejuk dia tu, angin derah dia tu sampai dia jadi membeku. Dan dalam ayat lain surah Kisah tak silap, dia kena saja benda angin tu masuk bau angin tu derah tu kena benda dia bawa molekul lain lah, tak kira lah sampah ke apa, kena pada ni tinggi agak-agak 100 kaki agak-agak gegasi dia cabut pokok apa dia jadi beku. Jadi bila kena benda masa angin derah itu kena benda tu jadi hancur, jadi macam filem apa? Filem Terminator. Lagu tu. Kena tu jadi hancur, hancur. Tak tahu body mana, tak tahu tulang mana. Hancur semua. Ayat lain kata dia tumbang seperti pokok tama tumbang, pecah hancur. Dua version tu lah. Mana yang tak pecah tu dia pecah kena jatuh. Jadi tinggallah mereka tu seolah-olahnya tempat tu tak pernah mereka tinggal. Tak ada, tua tu tak ada. Tak ada. Macam yang Twin Tower dia jatuh tu, dia pancake jatuh tu. Gitu tu. 3,000 orang dalam tu tak jumpa mayat. Itulah tak jumpa. Kecuali yang belah atas je. Yang belah atas, yang bawah tu pancake dah tu. Lepas tu 2 bulan lepas pada berlaku tu, masa duk gali tu masih lagi panas bumi tu. Apa pasal dia? Panas lagi. Panas dah lah pancake tu kena hit pula. Jadi mayat tu tak jumpa langsung. Maka muka nakir tu tak jumpa lah cari mereka kerana campur aduk dengan mayat lepas tu hancur pula. Selamat tu tak boleh tu. Itu aja rasa sesak macam tu. Astrojabat ni, Astrojabat. Dia tulis dalam buku. Dia kata tak jumpa cari. Dia tulis buku orang yang mati dekat angkasa lepas kapal terbentuk, dia tak kena azab, hilang. Buku tu pula buku majalah Islam. Ada tulisan itu. Sesak banget orang ni. Kelatakan mari sesak banget. Asal jabatnya orang talented. Tahu dah. Orang Thailand tahu. إذ جاءتهم رسلهم من بين أيديهم ومن خلفهم. Tatkala datang kepada mereka rasul-rasul, para rasul. Tatkala datang pada mereka para rasul, min baini aidihim wa min khalfihim, di depan mereka, di belakang mereka. Para rasul ni boleh juga ditafsir sebagai para da'i, para guru dia sebar. Para pasal berbagai. Min baini aidihim wa min khalfihim, boleh jadi para rasul sebenar. Tapi sekarang ni rasul tak ada, nabi pun tak ada. Tapi kerja masih dibuat. Maka dipanggil da'i yang sebar agama. Ma baini aidihim wa min khalfihim, ada di depan mereka, ada di belakang mereka. Maknanya setiap arah ada. Setiap arah dengan setiap hujung.
Hujah syirik ni semua kita tahu. Nak ceritanya satu kali. Ni tugas semua nabi-nabi, semua guru-guru, semua dai-dai ngajar tafsir Quran ke hadis Nabi ke, nak kata yang ni satu ni aja ajar pada manusia. Allah ketahuilah. Allah ta'budu illallah. Jangan sekali-kali kamu sembah, jangan sekali-kali kamu puja, jangan sekali-kali kamu berdoa melainkan direct kepada Allah Ta'ala saja. Makna siapa-siapa yang mengajar tafsir Quran ataupun hadis ataupun agama mengajar tazkirah ke apa, tidak beritahu tentang supaya sembah Allah Ta'ala saja ni, ibadat pada Allah Ta'ala saja ni, doa pada Allah Ta'ala saja ni, lawannya ialah syirik-syirik pada Allah ni, dia tak mengajar agama. Tak. Qalu, mereka kata, lau syaa rabbuna, kalaulah Tuhan kami kendaki, la anzala malaikah, tentulah mereka Allah Ta'ala buat turun malaikat, bukan kamu. Bukan kamu, bukan Nabi lah. Ya sekarang ni pula macam mana? Kalau Allah Ta'ala kendaki, tentulah dia mari orang alim dengan cangguknya, dengan apanya, dengan waraknya, apanya. Bukan kamu ni. Kamu ni orang macam kami ya dulu. Serupa tak? Serupa. Dia nak orang pelik ni awak ni mesti balik daripada mesti ni. Nak ada PhD ni. Daripada Mesir, Marinah, Polok begini. Tak boleh orang macam awak. Tak belajar dari mana-mana ni. Tak keluar negara lah. Fa'innama, maka kata pada mereka, sesungguhnya kami. Mereka kata, sesungguhnya kami. Fa'innama, sesungguhnya kami. Bima, fa'innama, maka sesungguhnya kami. Mereka jawab ni, mereka kata lagi, bima, terhadap ajakan tauhid kamu kepada kami itu, ursiltum bihi, terhadap apa yang kamu diutuskan untuk sebar kepada kami ni, iaitu mengesahkan Allah Ta'ala, ini kafirun, kami engkar. Ini yang saya kata malam tadi, kami macam-macam mana apa tak menerima. Betul dah, ayat Indonesia sekarang ni, awak cakap tu betul dah, betul lah tu. Tapi kita kena ikut juga. Ada resah. Orang pakai buat belakang kan. Takkanlah tahu tu salah dia tu. Tu ekal. Kita beritahu tu dia faham belakang tu. Dia faham belakang. Ayat Quran betul dah. Tapi itu bahasa Melayunya ialah tolak. Betul belakang Ustaz beritahu tu, tapi itu tunduk kepala tu. Mana ekal. Fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Sesungguhnya kami terhadap apa yang kamu diutuskan dengannya, kami engkar. Iaitu sungguh kami ni walau macam mana sekalipun betul belaka Ustaz beritahu tu. Betul dah membaca tafsir Quran dengan hadis. Tapi nak buat kira jugalah. Itu engkar. Serupa ni? Contoh gini hak payah nak ajar ni, contoh ni. Tak boleh beri contoh melainkan faham kan? Awak besoknya kalau faham tu boleh beri contoh. Fa amma adun, adapun kaum Ad tu. Ni contoh pada orang Eka ni. Ni contoh pada Eka tak nak doa direct ke Tuhan ni. Contohnya ialah kaum Ad ni. Ni contoh ni. Contoh kaum yang Eka ni. Yang pakai broka macam musyrik Malaysia ni. Fa amma adun, adakah kaum Ad tu fastakbaru fil ard. Mereka sombong atas muka bumi kerana besar dia. Gagah dia. Dia besar, dia gergasi kan. Anak cucu Nabi Adam, tapi gergasi. Ni keturunan yang kelima daripada Nabi Adam. Anak cucu Nabi Adam. Nabi Adam pula dah. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Adam, Nabi Nuh. Kau ni
Masa tu banyaklah kawan-kawan lain juga, bukan dia je dia ni ni. Bukan dia. Dia je yang besar. Dia saja besar. Orang lain cik belakang. Oh, okey. Oh, lain ni time. Orang lain saya kita belakang. Dia yang besar ni. Maknanya orang lain negara ni tak kuat belakang, mereka lah besar ni. Dia kata. Nah. Dia ada belakang kan, dia tunjuk situ, dia boleh kontrol satelit tu lagi. Dengar macam-macam lah dia tunjuk tu. Nah. Dia hebat lah. Dia hebat. Dia negeri besar pula. Negeri tu besar dah. Nak takluk satu hal tu. Dia besar. Sombong Sama. Fa'amma 'adun. Adapun kaum 'ad tu fastakbaru fil ard. Sombong dia atas muka bumi kerana kelebihan-kelebihan yang Allah Taala beri pada dia. Bi ghairil haq, tanpa dalil bukti bahasanya dia tu Allah Taala yang cipta dia, saja dia anugerah Allah Taala yang beri pada dia gitu. Tak payah sombong-sombong apa. Fir'aun dia kata alal ardi. Sombong juga ala dia panggil. Alal ard. Wa qalu, dan mereka kata, ni kepercayaan mereka ni. Kepercayaan mereka ialah wa qalu, dan mereka berkata, man asyaddu minna quwwah. Siapa lagi lebih kuat daripada kami? Siapa lagi? Tak ada lah. Dia boleh cabut pokok taman sebelah tangan. Siapa dia lebih kuat? Besar lagi, kuat pula. Siapa dia lagi? Mereka cakap, siapa dia lagi boleh kuat daripada kami? Siapa lagi? Dengan duitnya, macam-macam. Dengan tamadunya apanya. Maka Allah Ta'ala jawab, awalam yarau, tidakkah masihkah kamu nak mendakwa begitu? Tu hamzah sebiji tu. Huruf hamzah satu tu depan sebelum pada waw. Ada hamzah tu. Masih lagi kamu nak mendakwa begini ni? Kamu ni besar, kamu ni apa ni? Walam yarau, tidakkah kamu tengok? Mana tidakkah kamu fikir? Tengok nama fikir. Annallaha alladhi khalaqahum. Allah Ta'ala lah yang menciptakan mereka. Wa asyaddu minhum quwwah. Dialah tentu lebih kuat daripada mereka. Allah Ta'ala yang cipta, mesti dah dia lebih kuat. Wa kanu, dan mereka dulu di dunia dulu, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, iaitu terhadap mengesakan Allah Ta'ala ini, yajhadu, mereka membantah. Maka berakal juga tengah jalan ni. Kita ni serupa ni, seluruh Malaysia ni semaya ajak ni. Seluruh. Buat ke masjid. Dengan muftinya buat atas masjid dah ni. Buat berat lagi kan, semaya ajak atas padan. Mega. Dah, semaya ajak atas padan. Mega tu satu hal. Untuk politik je baru ni. Tidak lagi hak personal lagi ni. Tapi ada seorang terguru tu buat personal dah, anak dia kena tangkap. Semaya ajak mereka 3 kali buat. Tak jadi satu pun. Tak berjaya satu pun. Pasal bukan sunnah ni. Tu guru nak dia. Mari ajak mereka. Dia mereka terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala tu mereka membantah. Macam tahlil tadi saya cerita tadi. Tahlil ni bantah ayat Quran. Contohnya tahlil tu bid'ah. Bila cakap bid'ah, maknanya lawan ayat Quran. Ayat Quran mana yang dia lawan? Tahlil. Ayatnya ialah man amila solihah. Siapa-siapa buat amal soleh, fali nafsi, untuk diri dia saja. Tak boleh nak pasing-pasing kat orang. Ayat lain pula, man amila solihah. Siapa-siapa buat amal soleh, min zakarin au unsa, sama ada lelaki ataupun perempuan. Syaratnya wahwa mukminun, syarat dia kena beriman. Fali nafsi, untuk diri dia ya. Lelaki buat untuk diri dia, yang perempuan buat untuk diri dia. Tiba-tiba kita kata boleh hantar pahala tu. Lawan ayat ni. Lepas tu ayat akhirat pula, ayat di akhirat. Kok ayat lah dia kata ni boleh lah gini. Ayat akhirat pula.
wa ajrahum, kami akan balas pada mereka pahala-pahala mereka bima kanu ya'malu, terhadap apa yang mereka dulu di dunia telah lakukan. What you have done only you be reward, whether reward tu reward syurga ke, reward neraka ke, tak kira. Jahat neraka, nak ibadat betul syurga gitu. Jadi ayat akhirat, kalau ada mana ayat akhirat kata terhadap apa yang kamu dulu kerjakan bersama-sama dengan DHL punya pos laju ke pos ni Korea Service ke apa, tak kira lah. Ya kamu dah di Korea kan oleh siapa-siapa misalnya, kena ada lah ayat tu. Semua ayat akhirat tu akan rujuk gitulah kau. Berapa yang rakyat langgar? Sebab tu bid'ah ni kufur pada Allah. Kufur buat bid'ah ni. Pasal awak langgar perintah dah sekali, awak buat syariat pula sekali. Lepas tu awak dusta pada Allah Ta'ala. Anggar ayat Quran satu harap. Lepas tu awak pergi kata pula Tuhan nak beri pahala. Allah Ta'ala tak beritahu. Macam ginilah. Saya je bila nak balik sekarang, besok je saya kata, sorry Razlan, saya jual dah kata awak tu. Duit tu saya pakai dah. Ya awak yang bagi pinjam je. Kita suruh jual. Oh. Nampak dah? Gitulah maknanya. Saya berkata ke isteri saya kata, Razlan tak ada masalah, dia okey punya kalau kita jual pun. Kaya dia. Dia kaya lah, dia apa benda lah. Cacat. Tak heran lah dapat kereta sebuah. Dia ada 2 buah lagi. Nampak tak? Maknanya itu sangkaan ya. Mandai kan. Bila dengar tu dia mari. Saya penting je. Ya ustaz. Gitu. Sakit lah ni. Awak ingat awak boleh jawab gitu kan lepas tu hal saya. Nampak tak? Tapi jawapan tu juga yang akan keluar Ustaz. Memang gitu. Saya buat ikhlas lah apa benda macam-macam. Dan saya jual apa ikhlas saya buat ni nak saya bawa kamu, saya nak beli tiket. Betul bahasa kata. Saya jawab mari awak pun kata saya awak mari ustaz mari saya pergi pula pinjam. Begitulah. Tak payah jual lah. Saya tak suruh pun. Saya kata saya ni nak derma kau ni dah. Niat baik. Lagu mana? Boleh? Jangan nak lah. Itu manusia sama manusia lah tu. Dengan Tuhan dia panggil dusta pada dia. Dusta tu separate charge tu. Charge lain. Satu orang tak puasa, satu orang tak puasa kita kata. Lepas tu dia kata, oh tak apa saya tak puasa pasal saya ni orang jahil. Tak ada dah kafir dah kata. Tak puasa, berdosa. Lepas tu awak pergi kata, tak apa saya orang jahil, tak payah puasa lah. Orang lepas-lepas lah boleh puasanya. Orang tak kafir dah lah. Mudah ya. Iaitu cah satu tu tak ada masalah dah. Waktu memang kena cah tu. Yang menghalalkan pula tu. Tu cah lain dah lah. Mana lesen? Tak ada. Pasal tak ambil, pasal saya tak mahu ambil lesen. Kata kerja-kerja. Ya sampai pula lah. Kerana kurang hajar apa benda pula. Tak. Cakap lesen, tak ada lesen, aku salah je lah. Gitu. Tak boleh. Okey. Fa arsalna alaihim riha, maka kami utuskan ke atas mereka itu angin kencang, ribut taufan, sor-soran yang berterusan sejuk, fi ayyamin, pada beberapa hari, nahisatin, yang penuh bala, angin yang penuh dengan bala.
linudhiqahumul azab, supaya mereka dapat merasai azab. Tuhan kata supaya kami dapat rasakan bagi mereka itu azab. Azab apa? Al-khizyi, azab yang menghinakan fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia ni. Di dunia ni balas dah. Wal azabul akhirati akhza, dan azab dan azab akhirat itu lebih menghinakan, lebih besar lagi. Wahum la yunsarun, dan mereka di akhirat kelak tidak ada siapa yang sanggup nak keluar suara nak tolong. Keluar niat dalam hati nak tolong pun tak berani. Pasal niat dalam hati itu Tuhan tahu. Niat nak tolong pun tak berani kata. Nak lagi buat syirik ke Tuhan? Boleh. Boleh. Wa amma 'adun, adapun kaum 'ad itu, fahadaina wa amma Thamud, adapun kaum Samud itu, fahadainahum, dan kami telah beri petunjuk pada mereka. Fastahabbul 'ama 'alal huda, mereka suka kepada buta. Mana mereka suka pada sesat. Alal huda, di atas petunjuk. Serupa dah lah ni. Serupa dah lah ni. Kalau hal sesat laju. Allahu Rabbi. Anak-anak ni. Bila lagi nak joget ni? Kita buat lepas ni. Nak pergi disco, tak boleh, nak apa, tak boleh. Ini boleh buat atas masjid pula. Tu dia. Ladi siap drum dah Ustaz. Uduh pagak lah popok telbar duduk joget atas masjid. Kita karen dah ni. Uduh pelak dia. Ni. Subhanallah. Dia mungkin ni dah, dia berayung mungkin ni dah ni. Tak? Oh, bakal lilin. Lilin dah pula? Lampu. Lighter. Campur dengan Kristian apa dah? Dengan Buddha dengan apa, campur habis leceh dah. Selawat tak boleh. Pasal apa? Pasal apa ni? Pasal yang mengajar tu satu orang yang mengajar. Apa dia? Setan. Setan yang sama. Setan yang sama. Fahadainahum, kami beri hidayat dah pada dia, pada mereka tu. Tapi Tuhan kata fastahabbul 'ama 'alal huda, mereka lebih suka yang buta tu, iaitu yang sesat tu, 'alal huda, berbanding dengan petunjuk. Fa'akhadhathum sa'iqatul 'adzab, maka kami timpa pada mereka azab, terpikat azab. Al-hud, yang menghinakan, bima kanu, terhadap apa yang mereka dulu, tengok tu, mereka dulu yaksibu, telah lakukan. Dia tak kata ya pus-pus punya, telah lakukan. Wa najainal ladzina amanu, dan kami selamatkan orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, adalah mereka dulu memang telah bertakwa. Wa yauma yuhsyarul a'da'ullah, hari di mana Allah Ta'ala himpunkan musuh-musuh Allah ila nar, kepada api. Wahum yuz'un, sedangkan mereka itu ditambak dah. Dicera-cera berai, dipisah-pisah. Dibagi. Pisah-pisah. Sambil mereka tu dipisah-pisah. Hatta idza ma ja'uha, sehingga apabila mereka sampai ke api tu, api neraka sini, syahida alaihim, akan jadi saksilah ke atas mereka tu, sam'uhum, pendengaran mereka. Pendengaran tu jadi saksi. Ni bukan telinga ni saksi ni. What you hear, mana information tu jadi saksi. Yang awak dengar tu jadi saksi. Pendengaran mereka, apa yang mereka dengar tu jadi saksi. Ada pendengaran tu mari. Memang saya sudah mari beritahu ke telinga dia dah.
Dia tak mau dengar. Gitu. Wa absaruhum, dan penglihatan mereka, dia tengok kebenaran tu. Dia tengok ayat-ayat Quran dia baca tu. Apa yang dia tengok tu, ayat Quran dia tengok tu, jadi saksi dia. Wa juluduhum, dan kulit-kulit mereka, that means anggota-anggota mereka, kulit dia. Kulit ni simbolik kepada semua anggota dia lah. Bima kanu ya'malu, terhadap apa yang mereka dulu telah lakukan juga. Tengok. Wa qalu, dan mereka berkata li juludihim, kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kamu jadi saksi atas kami ni? Melayu ni, kenapa lah kamu jadi saksi kata kami ni? Qalu, kulit-kulit jawab, antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in. Allah Ta'ala lah yang memberi percakapan. Allah lah memberi percakapan pada kami, di mana Allah telah juga yang memberi percakapan kepada setiap sesuatu. Setiap sesuatu yang boleh bercakap ni Allah Ta'ala juga yang beri. Jadi kami pun boleh cakap hari ni. Nah, wa huwa khalaqahum, dan dia juga Allah Ta'ala tu yang mencipta kamu awwala marrah, pada awal-awal dulu. Dan hari ini wa ilaihi turja'un, dan kepadanya sajalah kamu dikumpul, maknanya dikembalikan. Wa ma kuntum tastasiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum, dan tidaklah tastasir, apa dia situ? Tersembunyi. Dapat sembunyi. Menyembunyi. Tepat. Apa dia tafsir dia? Dan semasa kamu berselindung. Bersembunyi dari kesaksian, pendengaran, penglihatan, dan kamu tidak dapat bersembunyi dari Gini. Wa ma kuntum, dan tidaklah kamu dulu tastasiru, bersembunyi, an yashhada alaikum, kamu sendiri dulu tak nak sembunyi-sembunyi pun dah penyaksian kata kamu tu pendengar kamu. Mana pendengar kamu tahu dia sudah jadi saksi pada kamu, dia beritahu pada kamu. Kamu tak sembunyi-sembunyi pun ekal. Bila beritahu tu kamu tak sembunyi-sembunyi pun ekal dulu. Wala absarukum, dan penglihatan kamu baca Quran tu, kamu tak sembunyi pun kamu engkar tu masa tu. Wala juludukum, dan kulit-kulit kamu, anggota-anggota kamu pun saksi duk pegang Quran tu apa tu. Ni contoh saya berilah contoh. Contoh tu Quran lah senang. Kamu baca kan? Walakin, akan tetapi, zonantum, kamu menyangka. Ni. Akan tetapi kamu menyangka annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, bahwasanya Allah Ta'ala oleh kerana banyak sangat dosa yang kamu buat tu, tak tahu banyak daripada apa yang dosa yang kamu telah buat. Jadi oleh kerana buat dosa ni terlalu banyak, jadi tu hati dia tak tahu jadi. Tu akidah ya. Kena ni. Kita apa kuat saja. Tuhan tak tahu. Dia gini, kita ni buat dosa ni, kita buat dak. Sedangkan kulit kita tahu tu kita buat dosa tu. Saksi dia telinga kita dengar, mata kita tengok. Itu ayat-ayat Quran kita baca, tafsir dia kita baca kan. Tetapi seolah-olah kita berasanya seolah-olahnya Tuhan ni boleh, kalau terlalu banyak dosa kita buat ni, sampai Tuhan sudah tak tahu dah banyak mana nak tulis, tak ada rekod. Sebabnya dosa yang kita buat semalam tak ingat dah kita sendiri. Takkan Tuhan ingat juga. Tak. Sangkaan manusia. Kamu menyangka, dia kata, Tuhan kata. Sedangkan kamu menyangka bahawasanya Allah Ta'ala tu tak tahu kebanyakan daripada dosa-dosa yang kamu telah lakukan. Dosa tu dia tahu, tapi dah terlampau banyak, jadi tak tahu juga lah. Tak ada nak rekod ke apa ke.
misplaced ke, File corrupted. file corrupted ke, macam-macam lah. Wadhalikum, dan demikianlah kamu, zannakumul ladzi zanantum bi rabbikum, demikianlah kamu ni, sangkaan kamu terhadap Tuhan kamu itu, sangkaan kamu kepada Tuhan kamu tu, gitulah. Ardakum, membinasakan kamu. Sangkaan itulah membinasakan kamu. Kita lah ni, kita buat orang-orang yang buat dosa ni, dia buat syirik kepada Allah apa semua ni, dia tak tahu ni, dia tak tahu neraka tu macam mana. Dia sanggup buat dosa gitu. Tak tahu neraka macam mana, surga macam mana, alam barzakh macam mana. Dan sangkaan dia tu oleh kerana dia pun tak ingat, takkanlah Tuhan tak ingat neraka. Dia pun tak ingat kan dosa semalam dia buat. Tak sekira 2 bulan lepas tu. Yang dosa semalam kita pun tak ingat. Jadi adalah miss tu yang kira tu gitu, sangkaan. Fa asbahtum minal khasirin, maka jadilah kamu tu termasuk orang-orang yang rugi semua amalan. Fa in yasbiru, sekiranya kamu sanggup bersabar, sekiranya kamu sanggup bersabar dengan azab Allah Ta'ala tu, fannar, maka nerakalah juga mathwallahu. Sekiranya kamu sanggup sabar dengan neraka tu, fannar mathwallahum, maka neraka jugalah tempat tinggal mereka. Sekiranya mereka tu sanggup sabar dengan neraka, fa in yasbiru, sekiranya mereka sanggup bersabar dengan neraka. Ada kan bila kita tak boleh nak buat apa ni, kita nak sabar lah. Buat masuk neraka. Macam orang duduk dalam J kan, dia sama dia sabar atau sabar, dia J juga bukan? Ha? Jadi bila lama-lama tu sabar tu sudah jadi rutin dah. Sudah jadi rutin dah, sudah jadi biasa dah bagi dia. Dan 20 tahun lagi nak keluar ni. Dia kena bersabar tunggu waktu nak keluar tu. Bukan? Maka fa in yasbiru, sekiranya mereka bersabar, fannar mathwallahum, maka dalam api neraka inilah juga tempat tinggal mereka. Wa in yasta'tibu, dan sekiranya mereka buat dalihan lah, objection lah, fama hum minal mu'tadin, maka tidaklah mereka termasuk orang yang diberi peluang untuk buat dalih, buat objection. Kena tak Ustaz ayat ni dengan kalau orang kata, kalau disebabkan aku sayang orang tua aku, nak bagi sedekah pahala ni masuk neraka, kena tak ayat ni? Macam mana? Kalau disebabkan nak sedekah pahala ni masuk neraka, maka ada orang masuk neraka. Payahlah dia jahil, payah. Macam itu. Tak payah kena tak. dengan ayat ni Ustaz. Tak kena dengan ayat ni. Tak. Dia tak erti, dia sangka dia macam-macam tak erti. Tapi dia kata tu bersenda tadi tu. Kalau kata itu sendiri. Dia kata tu bersenda, pasal dia tak percaya kita beritahu. Dia jawab bersenda. Bersenda dalam agama. Dua ayat lagi dah. Dua ayat lagi dah. Wa qayyadna lahum qurana, dan kami anugerah kepada mereka teman-teman rapat. Fazayyanu lahum, yang menghiasi mereka, ma baina aydihim wa ma khalfahum, depan belakang mereka, iaitu setiap arah. Wa haqqa alaihimul qaul, dan telah ditetapkan ke atas mereka keputusan azab. Fi umamin, berserta umat-umat, qad khalat min qablihim, yang telah berlalu kufur macam mereka ini sebelum pada mereka-mereka sekarang ini. Minal jin, terdiri dari kaum jin, wal ins, dan dari segi kaum manusia, iaitu tubuh-tubuh jin tu situ setan, wal ins itu ialah guru-guru ataupun kenalan-kenalan yang akidah dan fahaman yang sesat. Innahum, ada bahawasanya mereka itu kanu dulu di dunia itu khasirin,
adalah mereka rugi sungguh kerana buat tu tak tahu syirik kepada Allah. Nah. Wa qala alladziina kafaru, dan berkata orang-orang kafir itu yang ingkar itu, dah bila kita ajak dia marilah belajar, lalulah dia pun buat masa tengah pergi lah. Dia pergi tanya Tok Guru dia, lagu mana ni? Boleh pergi ke tak? Boleh pergi. Pergilah, tapi dengan syarat. Ni syarat dia. Syarat dia nya ialah la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan kamu dengar ini Quran. Pergi tanya Tok Guru dia. Tok Guru dia kata saya pergi belajar lah. Nanti sesat. Jangan dengar. Jangan belajar Quran tu. Takut sesat. Wal ghafi, dan buat hura-hara pada Quran tu. Macam-macam cara. Buat. Kau tak reti lah. Macam-macam lah buat hura-hara. Buat bising. Buat bising pun ada, buat hura-hara pun ada. Timbul isu Atau timbul isu. Orang tanya soalan banyak-banyak, apa dia tak boleh jawab. Ganggu yang mengajar, gitu. La'allakum ta'taglibun, mudah supaya kamu ni jadi benar. Walanudhiqanna alladhina kafaru azaban syadida, dan kami pasti akan mengazab pada mereka, pada orang-orang yang ingkar itu, azaban syadid, azab yang teruk. Wala najziyannahum, dan kami akan beri mereka rasa, beri mereka balasan. Aswa alladhi, keburukan-keburukan syirik kufur yang mereka lakukan itu, alladhi kanu, terhadap apa yang mereka dulu telah lakukan. Zalika jazaa'u a'da'illah, yang demikian itu ialah balasan bagi musuh-musuh Allah. Apa dia? An-nar. Tuhan kata musuh dia ada. Buat tawassul musuh Allah. Buat tawassul musuh Allah, buat syirik musuh Allah, engkar pada Quran musuh Allah Ta'ala. An-nar, iaitu api neraka. Lahum, bagi mereka, fiha, dalam neraka itu, darul khuldi, negeri yang kekal abadi. Jazaa'an bima kanu bi ayatina, sebagai balasan kepada dengan apa yang mereka dulu terhadap ayat-ayat kami yajhadu, mereka bantah. Macam tadi lah kita kata tahlil jangan buat, iaitu bantah ayat Quran. Kalau tak faham ayat, tak faham, saya beri contoh tu kan, maka bantahan ni tak nampak makna apa. Baca lagi dia berat pula. Tak boleh berhenti ni kalau baca lagi ni. Ni berkenaan mereka lain neraka pula ni. Nak baca lagi ya? Berhenti dulu lah nah. Sambung esok. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah usaha kami belajar ni. Wansurna, bantulah kami memahami wahyu-Mu ya Allah. Innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.